Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaifulizan bin Syafi'i, bernombor metrik 295916. Wakil pertama dari kumpulan 17 bersama ahli-ahli kumpulan Nur Suhada binti Muhammad Razmi 295876, Muhammad Azhari bin Wakiman 295805, Umair bin Abdul Khalik 295930, Muhammad Arash Fakri bin Muhammad Zikri 296400 dan Nur Fasihah binti Roslan 296505. Saya akan membentangkan mengenai bidang dan amalan komunikasi yang digunakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Pergi ke pekan membeli roti, maka bermulalah perbentangan ini. Sebagai pengenalan, komunikasi adalah sesuatu yang penting yang perlu dititik beratkan dalam sesebuah organisasi. Komunikasi boleh berlaku secara individu, kumpulan maupun beramai-ramai. Jabatan Imigresen Malaysia merupakan antara organisasi yang menggunakan komunikasi massa sebagai penyaluran maklumat. Komunikasi bukan sahaja berlaku dalam kaedah sehala maupun dua hala, tetapi perlu diperluas kepada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan satu keutamaan dalam penyaluran maklumat secara sistematik dan lebih cepat. Dalam Jabatan Imigresen Malaysia, penggunaan komunikasi massa merupakan satu keperluan dan kehendak semasa. Jika tidak, jabatan ini akan ketinggalan zaman dalam menerima maupun menyebarkan maklumat kepada seluruh warga Malaysia. Definisi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bidang komunikasi yang dikhususkan kepada khalayak ramai. Ianya dapat dijelaskan dengan dua pihak, iaitu bermula dari sumber dan berakhir kepada penerima. Bidang komunikasi massa menghasilkan sesuatu mesej yang terhasil daripada perkembangan teknologi. Ianya juga dikaitkan dengan pesanan yang berterusan dalam tempoh waktu yang ditetapkan seperti harian, mingguan ataupun bulanan. Proses menghasilkan pesanan ini haruslah dilakukan oleh lembaga melalui beberapa teknologi tertentu. Jalaluddin Rahmat berpendapat komunikasi massa ialah salah satu bidang komunikasi yang ditujukan kepada khalayak ramai dan disebarkan melalui media massa seperti media cetak, majalah, surat khabar, televisyen atau radio. Secara amnya, komunikasi massa ini dikhaskan untuk memberi informasi dan juga sebagai hiburan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azhari bin Wakiman, matriks number 295805. Saya akan menceritakan tentang ciri-ciri komunikasi massa. Terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama, komunikator berinstitusi. Komunikasi massa mempunyai ciri komunikasi yang berinstitusi, seperti arahan atau mesej dari orang atasan disampaikan melalui media massa dari pelbagai medium. Sebagai contoh seperti surat khabar, internet, radio, televisyen dan sebagainya. Nombor 2, mesej yang ingin disampaikan bersifat umum. Ciri ini boleh diterjemahkan dengan bidang komunikasi massa yang didefinisikan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Berbeza dengan bidang komunikasi yang lain seperti intrapersonal dan interpersonal yang bersifat individu dan peribadi. Ciri yang ketiga, penerima mesej pelbagai masyarakat dan tidak dikhususkan. Menurut Peirce, komunikasi massa ialah satu proses yang berlaku di antara seorang individu, sekumpulan manusia ataupun organisasi yang boleh memberikan mesej melalui beberapa jenis media kepada penerima yang besar terdiri dari pelbagai masyarakat dan tidak dikhususkan. Hal ini kerana komunikator tidak mengenal penerima mesejnya dan ianya terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat, tidak mengira umur, bangsa, pendidikan, pekerjaan, agama dan latar belakang budaya. Ciri yang keempat, mempunyai sifat serentak. Wright berpendapat komunikasi massa ialah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak ramai secara awak dan tidak dikhususkan. Mesej yang disampaikan melalui media massa juga memiliki sifat yang terbuka, seperti mesej itu boleh diterima secara serentak kepada khalayak umum. Erti kata lain, komunikasi massa boleh disebarkan dengan cepat dan diterima dalam masa yang singkat. Ciri yang kelima, mesej yang disampaikan bersifat satu arah. Berdasarkan ciri ini, komunikasi massa berlaku di antara komunikator dan juga penerima secara langsung. Namun, begitu para komunikator ataupun penerima tidak bertemu antara satu sama lain dan tidak dapat memberikan respons secara langsung. Ciri bersifat satu arah ini terjadi kerana komunikator mempunyai kawalan penuh untuk mengendalikan komunikasinya. Ciri yang keenam, iaitu ciri yang terakhir, wujudnya maklum balas yang lambat.
Hal ini terjadi kerana komunikator tidak dapat menerima maklum balas secara langsung. Maklum balas dari komunikasi massa hanya boleh dilihat melalui reaksi ataupun tidak balas dari penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umay bin Abdul Khalid bernombor metrik 295930 akan menceritakan tentang amalan-amalan bidang komunikasi massa yang digunakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Amalan-amalan bidang komunikasi massa telah banyak membantu dalam proses komunikasi antara individu dan juga sekumpulan besar. Antara amalan yang digunakan adalah amalan pengawalan. Pada masa kini, banyak bergantung kepada media massa bagi mendapatkan berita dan juga info terkini. Ianya digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai sesuatu perkara yang dijangkakan akan berlaku sepertinya bencana alam, masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Amalan yang seterusnya adalah memberi dan menerima maklumat. Media massa bukan sahaja membekalkan fakta kepada penerima, malah ia juga memberikan matlamat, maksud dan kepentingan sesuatu perkara. Pemberitahu akan menentukan apakah informasi penting yang perlu disebarkan mengikut kepentingan dan keutamaan sesebuah organisasi. Amalan seterusnya adalah menjaga hubungan. Komunikasi massa menghubungkan dan menggabungkan pelbagai elemen dalam masyarakat. Bagi organisasi, kepentingan menjaga hubungan antara kelas atas sehingga ke kelas kebawahan adalah sangat penting bagi menjamin organisasi itu dapat bergerak dengan jayanya. Amalan seterusnya adalah membuat penilaian. Pelbagai mesej yang disampaikan memaparkan pelbagai nilai dan amalan yang berbeza-beza. Mendengar dengan penuh teliti dan juga membaca maklumat yang diberi atau disampaikan, penerima akan dapat menilai apakah nilai yang diutarakan oleh pemberitahu. Amalan seterusnya adalah amalan aktiviti sosial. Kebiasaannya, amalan ini dipupuk kepada semua pihak, tidak mengira umur dan latar belakang peribadi. Namun begitu, penerima mempunyai pilihan untuk mendapatkan input bagi setiap keinginan atau kemahuan yang dirasakan perlu. Pemikiran manusia, terutamanya anak muda, dalam mendukung keinginan di dalam minda mereka akan menggunakan media massa sebagai satu jalan komunikasi yang terbaik dan terpenting dalam kehidupan seharian. Kesan amalan komunikasi massa terhadap pencapaian matlamat Jabatan Imigresen Malaysia. Komunikasi yang berkesan akan membantu melancarkan perjalanan perancangan untuk sesebuah organisasi itu mencapai matlamat mereka. Tidak kurang juga kepada Jabatan Imigresen Malaysia yang memfokuskan kecekapan dan integriti untuk berkhidmat kepada negara. Jabatan Imigresen menjadikan landasan komunikasi masa ini sebagai satu kepentingan dalam menyalurkan dan menyebarkan berita. Antara kesan amalan komunikasi masa tersebut ialah dapat membantu organisasi mencapai objektif. Ini membantu Jabatan Imigresen Malaysia mencapai objektif dengan mempengaruhi warga imigresen untuk lebih bermotivasi dari segi kelakuan, minat dan persefahaman. Kesan seterusnya ialah memperolehi banyak maklumat. Jabatan Imigresen telah banyak menggunakan laman sesawang sebagai medium untuk memudahkan urusan keimigrasenan. Selain itu, Jabatan Imigresen Malaysia juga sentiasa menerima maklumat dan maklum balas dari masyarakat yang menggunakan kemudahan ini. Penilaian prestasi yang lebih sistematik juga merupakan kesan amalan komunikasi massa terhadap pencapaian matlamat Jabatan Imigresen Malaysia. Ia digunakan bagi tujuan bimbingan, latihan dan perbaikan. Penilaian ini haruslah dilakukan secara adil. Seterusnya, terdapat 3 cara Jabatan Imigresen Malaysia meningkatkan amalan komunikasi massa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap individu dalam organisasi. Komunikasi yang baik bergantung kepada kedua-dua orang memahami antara satu sama lain dengan baik. Ini penting kerana ia membina persefahaman yang lebih mendalam bagi setiap orang yang seterusnya menjadikan komunikasi lebih berkesan dalam organisasi. Yang kedua, menggunakan alat komunikasi yang betul, iaitu memastikan bahawa alat komunikasi kita adalah secekap yang mungkin supaya semua orang dalam organisasi dapat memahami perkara yang diperkatakan. Yang terakhir, memberikan maklum balas yang tepat dan akurat. Setiap organisasi memerlukan maklum balas yang tepat untuk memperbaiki dan bergerak ke hadapan. Maklum balas adalah perlu untuk membantu organisasi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Secara kesimpulannya,
Komunikasi massa merupakan bidang komunikasi yang penting dalam sesebuah organisasi, kumpulan ataupun individu. Komunikasi massa juga merupakan bidang yang amat luas yang boleh diterokai tanpa batasnya. Ianya juga sebagai landasan untuk perhubungan antara satu dengan yang lain. Komunikasi massa juga tempat untuk mendapatkan berita-berita yang lebih cepat, telus dan menjadi satu rantaian bagi seluruh dunia. Selain itu, ianya juga sebagai satu hiburan yang boleh mengelakkan seseorang individu itu mengalami tekanan, sama ada tekanan semasa bekerja ataupun sebagainya. Bukan itu sahaja, ianya juga sebagai satu pendekatan yang penting, sama ada dalam kehidupan setiap individu maupun kepada setiap organisasi yang ada. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.